530 beg darah pada setiap hari untuk dibekalkan di hospital-hospital di wilayah tengah itu sendiri. Pusat Darah Negara ini adalah salah satu fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Secara tidak langsungnya, Pusat Darah Negara ini memainkan dua peranan utama lah. Yang pertamanya memainkan peranan sebagai pusat koordinasi untuk perkhidmatan transfusi di seluruh negara. Dan yang keduanya juga, kita juga menjalankan proses kutipan darah di mana dia melibatkan proses kutipan darah di wilayah tengah. Wilayah tengah ini bermaksud kita mengutip darah dari wilayah persekutuan sendiri, juga di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga di Pahang Barat. Dan pada masa yang sama, kita juga memastikan bahawa daripada hasil kutipan ini kita akan membekalkan darah kepada hospital-hospital yang berada di wilayah tengah itu sendiri. Kalau kata in term of kutipan kita boleh dijalankan melalui pusat kutipan statik ataupun melalui kutipan darah bergerak. Kalau di statik, kita mempunyai 3 pusat kutipan, iaitu di Pusat Darah Negara sendiri di Jalan Tun Razak, yang keduanya di Mid Valley Donation Suite dekat Mid Valley, dan yang ketiganya di Puspanita Puri sendirilah di sini. Dan pada masa yang sama, kita juga mengadakan kempen Derma Darah Bergerak. Sebelum PKP, 80% kita adalah bergantung kepada kutipan darah bergerak. 20% daripada hasil kutipan adalah daripada kutipan darah statik itu sendiri. Tetapi semasa PKP semasa PKP memang drastically kita memang tukarlah daripada kutipan melalui kempen bergerak, kita memang lebih bergantung kepada kutipan melalui kutipan darah statik. Tetapi semasa kita dah berubah sedikit untuk kutipan statik ni, kita dah jadi hampir dah 40% dan 60% adalah masih melalui kutipan kempen Derma Darah Bergerak. Maksudnya kita ke lokasi-lokasi di mana terdapatnya kerjasama bersama dengan pihak penganjur. Kita dah mulakan semula kempen bergerak sebab even semasa PKP sendiri pada awalnya tidak boleh, tapi dengan kerjasama erat di antara Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara, alhamdulillah kita telah mendapat kebenaran khas lah untuk mengutip darah, be it di pusat kutipan darah kita sendiri ataupun melalui kempen bergerak, tapi memang kena mematuhi prasyarat SOP-nya yang tersendirilah, dia ada tata caranya yang tersendiri. Kalau kata kita melihat stok darah satu Malaysia, secara amnya kita memerlukan lebih kurang 2,000 beg darah untuk diberikan kepada para pesakit, 1,000 pesakit di seluruh Malaysia. Tetapi kalau kita melihat kepada di Klang Valley sendiri, kita memerlukan di antara 500 ke 600, tetapi secara puratanya lebih kurang 530 beg darah pada setiap hari untuk dibekalkan di hospital-hospital di wilayah tengah itu sendiri. Ini beranggaran bersamaan lebih kurang 3,700 beg seminggu. So sebanyak itu jugalah kita perlu mengutip darah pada setiap hari dan juga pada setiap minggu. That's why lah penglibatan semua pihak, bukan daripada pihak kami, daripada pihak media, pihak penganjur, pihak penerima sendiri, bagi menyokong program menderma darah ini sangatlah penting sebab it is something yang memang kita kena buat continuously dan kena pastikan stok itu sentiasa ada untuk dibekalkan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Pada awal PKP memang kita nampak significantly memang impact ke atas kutipan darah itu sendiri, tetapi alhamdulillah atas faktor COVID itu juga pihak hospital berjaya merancang penggunaan darah sebab alhamdulillah juga pesakit COVID jarang memerlukan darah. So apa yang dirancang di pihak clinical side, semua pembedahan yang melibatkan elective procedure mereka tundakan dahulu. So apabila berlakunya penundaan kes-kes pembedahan tersebut, menyebabkan permintaan darah pun sedikit berkurang. Berfaktorkan sebab itu kita pun kutip darah pun kurang. Kita apa yang boleh saya nyatakan lebih kurang 40% penurunan kutipan darah berbanding dengan tahun sebelum ini di antara bulan Mac sehingga dalam ujung bulan April macam tu. Disebabkan oleh kurangnya permintaan, kutipan pun berkurang. Tetapi semenjak
awal bulan Mei, dan apabila mulanya pihak klinikal, pihak hospital memulakan operasi orang kata pembedahan semula, di situ berlaku semulalah peningkatan di atas permintaan darah, dan sehingga sekarang dia dah orang kata balik seperti biasa, seperti sebelum PKP. Penderma darah pun alhamdulillah ada yang tampil, tapi memang sedikit perbezaan lah, di mana kita mempergiatkan lebih lah aktiviti-aktiviti in term pemasaran, promosi, pendekatan secara langsung bersama penderma. So it needs to be there lah continuously bagi memastikan. Untuk penderma itu menderma darah, obviously kita mempunyai kriteria yang tertentu yang kita memang pohon dan kongsikan kepada masyarakat semua dan kepada penderma darah itu sendiri, di mana sebelum hadir tu ataupun ada niat je nak hadir, lihatlah dulu kriteria tersebut supaya bila anda hadir, tak adalah anda tidak dapat menerima bukan disebabkan oleh faktor saringan atas faktor tidak memenuhi kriteria. Tetapi apa yang berlaku di setiap pusat kutipan itu sendiri ataupun di lokasi kempen-kempen derma darah sendiri, kita memang menjalankan sedikit saringan yang berbeza daripada saringan yang biasa. Di mana untuk saringan COVID, kita akan meminta semua penderma untuk mengisi satu borang saringan untuk melihat kepada status kesihatan mereka dan status perjalanan mereka. So selepas mengisi borang tersebut, mereka juga perlu scan MySejahtera, which is part of the requirement by the government and also requirement by the Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Dan seterusnya staf saya akan memeriksa suhu badan mereka lah. Kita tidak membuat ujian spesifik untuk test COVID-19. Apa yang kita jalankan adalah memastikan bahawa mereka yang hadir untuk menderma darah adalah sihat, tidak bergejala dan tidak mempunyai kontak dengan kes-kes yang melibatkan COVID. Dan selepas mereka melalui ujian prasaringan tersebut, sihat, mereka akan seterusnya mengikut prosedur biasa untuk menderma darah, seperti mengisi borang pendermaan darah, akan disaring untuk ujian hemoglobin, melihat berat badan, untuk melihat kepada kesesuaian untuk menderma darah, di mana mereka akan disaring oleh saya punya pegawai perubatan dan juga jururawat yang terlatih, dan apabila lulus layak untuk menderma, memenuhi kriteria yang ditetapkan, barulah mereka dibenarkan untuk menderma darah. Stok semasa kita alhamdulillah memang mencukupi. Apa yang kita laksanakan di Pusat Darah Negara, kita mempunyai sistem pemantauan, apa yang kita panggil blood forecasting system. Dengan wujudnya sistem pemantauan ini, kita boleh melihat kepada kutipan penggunaan daripada hari ini sehinggalah setahun ke hadapan, dengan melalui perancangan strategik dan perbincangan yang secara berterusan di antara semua bahagian yang terlibat di Pusat Darah Negara, dan jika perlu dengan pusat perkhidmatan di setiap negeri. Kita dengan itu dapat memantau dan dapat membuat tindakan yang lanjut apabila berlakunya terlebih darah ataupun berlakunya kekurangan darah. Dan dengan sistem ini menyebabkan kita dapat memantau dengan cara baik, dan kutipan dan penggunaan darah itu lebih terancang dan teratur. Kalau kata seseorang itu nak menderma darah, secara amnya terdapat dua jenis pendermaan darah. Pendermaan yang sering diperkatakan adalah pendermaan darah utuh, di mana penderma hanya menderma keseluruhan darahnya, dan proses pendermaan darah utuh lebih cepat berbanding dengan pendermaan yang dipanggil apheresis, blood donation. So untuk pendermaan darah utuh, bezanya dengan pendermaan apheresis, setiap penderma hanya boleh menderma setiap 3 bulan. Manakala untuk pendermaan apheresis boleh dijalankan pada sekurang-kurangnya untuk 2 minggu, tapi di Pusat Darah Negara kita menggalakkan pendermaan setiap satu bulan. Terdapat dua jenis pendermaan darah apheresis, iaitu penderma boleh menderma plasma sahaja ataupun menderma platelet sahaja. Untuk menjadi penderma apheresis, para penderma perlu menjadi penderma darah utuh dahulu. Ini sebab untuk proses pendermaan darah utuh, prosesnya cepat, dan kita nak memastikan bahawa urat darahnya adalah bersesuaian dan para penderma tidak mengalami sebarang implikasi semasa
orang kata percubaan dua penerimaan melalui darah utuh. Kerana proses penerimaan untuk apheresis mengambil masa hampir 1 jam, manakala untuk darah utuh hanya mengambil masa antara 15 ke 30 minit sahaja. So that's why kriteria untuk penerimaan darah apheresis ini memang sedikit orang kata berbeza berbanding dengan penerimaan darah utuh, dan penerimaan darah apheresis hanya boleh dijalankan di pusat kutipan yang tertentu sahaja. So kalau kata di pusat darah negara, hanya di pusat darah negara Jalan Tun Razak sahaja. Selepas kita menjalankan kutipan darah ini kita tidak langsung berikan kepada para pesakit. Kita akan kuarantinkan darah itu dahulu dan akan melalui sistem saringan yang tertentu. Ini adalah penting untuk memastikan darah yang kita berikan kepada para pesakit adalah selamat dan berkualiti. Kita screen setiap darah yang didermakan oleh para penderma kepada 4 jenis penyakit yang melibatkan hepatitis B, hepatitis C, HIV dan juga sifilis. Dan kita menggunakan teknologi yang terkini yang mana melibatkan nucleic acid testing dan juga teknik serologi, di mana window period bagi detection untuk penyakit-penyakit ini adalah lebih pendek dan lebih sensitif. Again, untuk memastikan darah tersebut selamat. Apabila darah ini di-screen dan negatif, barulah dikeluarkan daripada bilik kuarantin dan mula diserahkan ataupun diberikan kepada para pesakit. Tetapi again, kita tak bagi secara langsung, kita akan screen dahulu. Maksudnya kita memberi secara judiciously use of blood. Maksudnya macam kita prescribe ubat lah kalau kata untuk pesakit. Sama juga untuk darah, kita harus melalui sistem saringan, melalui pegawai perubatan kita, melihat kepada keperluan dan kesesuaian, barulah kita serahkan kepada pihak klinikal. Dan seterusnya berkaitan dengan jangka hayat setiap produk darah tersebut. Jika penerimaan darah utuh, kita boleh menghasilkan 3 produk darah. That's why kita always come with a motto, setiap penerimaan menyelamatkan 3 nyawa. Disebabkan setiap kali anda menerima darah utuh, darah tersebut boleh diproses dan menghasilkan sel darah merah, platelet dan juga plasma. Jangka hayat bagi setiap 3 produk ini adalah berbeza. Untuk red cell, sel darah merah, jangka hayatnya adalah di antara 35 hari ke 42 hari, tergantung kepada jenis antikoagulan yang kita gunakan untuk penyimpanan sel darah merah tersebut. Untuk platelet hanya 5 hari, dan cara penyimpanan juga adalah dengan cara yang tertentu lah, di mana harus disimpan dalam suhu 20 ke 24 dan perlu digoyang-goyangkan. Kalau sel platelet tu tak digoyangkan, dia mati cepat. Dan untuk plasma pula bergantung pada suhu penyimpanan minus berapa, dia boleh disimpan di antara 1 tahun hinggalah ke 3 tahun. Jika kita saring dan dapati ada reaktiviti ke atas either one of these 4, darah tersebut terus kita discard. Dan bagi penderma yang menderma pula, kita akan panggil semula untuk kita ulang semula ujian tersebut, dan pada masa sama kita akan membuat sesi temuduga. Tidak semestinya ujian mereka itu positif yang memang positif. Ada juga ujian mereka, kan saya kata tadi ada 2 jenis test, net testing dan serologi. Kadang-kadang kita punya mesin adalah sangat sensitif. Sensitiviti sangat penting di dalam perkhidmatan transfusi, sebab kita lebih baik kita detect awal walaupun dia negatif, sebab kita tak nak darah itu terlepas kepada orang lain. So sometimes dia sensitif disebabkan oleh faktor lain. Mungkin kalau kata ada penerima tersebut mengambil ubat-ubat tradisional contohnya, menyebabkan terhasilnya plasma protein yang mimik sama dengan protein yang kita gunakan untuk detect organisma tersebut. So kadang-kadang boleh memberikan false positive. Tapi walau macam mana pun, the moment it's for positif ke, kita akan terus buangkan produk tersebut dan kita akan panggil semula para penderma untuk disaring dan juga ditemuduga. Pendermaan darah ini merupakan satu amalan yang mulia. Kadang-kadang kita tidak mempunyai kemampuan untuk, kalau saya lihat kepada diri saya lah, kadang-kadang mungkin kita tak mampu untuk mendermakan wang. Ini adalah contoh alternatif yang boleh kita gunakan untuk membantu orang.
secara tidak langsung dengan menderma darah. So apabila kita menderma darah, kita tahu darah kita dapat menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Mungkin dia dah kata diagnosis situasinya memang dah dikonsider sebagai kronik atau parah, tapi dengan bantuan darah yang diberikan kepada pesakit tersebut dapat menyambung nyawa beliau dan secara tidak langsung dapat kelangsungan kehidupan demi keluarga, anak-anak semua pun terhasil. So yang lainnya pun kita pun akan rasa lebih gembira kan, sebab kita dapat membantu mereka yang memerlukan. Selain daripada itu, apabila anda menerima darah, betul tuan-tuan, puan-puan menerima darah, kita ada bagikan sedikit orang kata keistimewaan lah yang Kementerian Kesihatan berikan. Contohnya, apabila anda menerima darah kali kedua, anda layak untuk mendapat pelalian hepatitis B secara percuma. Dan daripada mulanya anda menerima sehinggalah ke lebih daripada 50 kali anda menerima, kita mempunyai kriteria kelayakan keistimewaan yang tertentu untuk rawatan perubatan. Itulah antara ini adalah something yang boleh kita kongsikan untuk orang kata bersama. Tapi saya ambil maklum kebanyakan penerima memang menerima dengan seikhlas hati. So saya ingin memaklumkan bahawa penerimaan adalah sepatutnya voluntary non-remunerated. Bermaksud penerimaan itu sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa balasan. Ia adalah niat suci murni kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Tetapi pihak Kementerian Kesihatan melalui Pusat Darah Negara, kita menyediakan sedikit keistimewaan. Kalau kata keistimewaan yang paling orang kata utama seperti yang ditanyakan tadi adalah jika mereka menerima lebih daripada 50 kali. Kalau untuk mereka yang menerima lebih daripada 50 kali untuk semasa untuk penerimaan darah utuh, ataupun bagi mereka yang menerima lebih 150 kali bagi penerimaan darah afresis, mereka akan mendapat orang kata percuma untuk rawatan pesakit luar. Tidak perlu membayar apa-apa semasa menerima rawatan pesakit luar, dan percuma rawatan kelas pertama untuk ward, maksudnya rawatan di kemasukan ke ward, cost ward tu percuma untuk 10 tahun yang pertama, dan seterusnya sehinggalah ke akhir hayat percuma untuk rawatan ward kelas 2. Ramai jugalah yang telah menerima lebih daripada 500 kali. Dan itulah juga sebenarnya harapan besar, harapan Pusat Perkhidmatan, maksudnya Pusat Darah Negara dan seluruh negara, supaya para penerima kita apabila anda mula menerima, datanglah menerima secara berterusan untuk memastikan bekalan darah itu sentiasa mencukupi. Dan kita ambil maklum apabila penerima regular ni tampil menerima, kualiti darah dan keselamatan darahnya adalah lebih baik. Darah utuh lebih banyak diperlukan berbanding dengan darah afresis. Sebab darah afresis ni yang bermaksud, kalau afresis kita hanya mengutip plasma ataupun platelet sahaja. Bermaksud kita akan memberi satu jenis produk sahaja kepada pesakit tersebut. Kebanyakan produk darah plasma kita tidak gunakan secara langsung kepada pesakit. Kita akan memproses darah tersebut dan kita akan hantar untuk program vaksinasi, di mana plasma tersebut akan dipecah kecilkan lagi kepada beberapa produk melalui proses vaksinasi, di mana kita akan menghasilkan sebagai contohnya albumin, faktor 8, faktor 9 dan juga immunoglobulin. Di mana kita menghantar plasma kita semasa ke Australia untuk proses vaksinasi, dan seterusnya dibekalkan kembali kepada Malaysia, dan kita akan serahkan kepada hospital-hospital yang memerlukan. Kajian saintifik, fakta-fakta hasil dia kata yang dikongsikan daripada international punya research and finding, apabila anda menerima darah, kesihatan anda terutamanya kesihatan jantung akan jadi lebih baik. Dan apabila menerima darah, disebabkan anda perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, anda akan mengamalkan cara hidup yang sihat, dan pada masa yang sama anda juga akan kekal aktif untuk memastikan anda sihat. Dan ingin dikongsikan juga bagi setiap penerimaan darah lebih kurang 650 kalori akan dibakar. Tetapi janganlah menggunakan platform menerima darah ini untuk menguruskan badan. So ini yang sebagai pengkongsian bersama untuk melihat kepada manfaat untuk menerima darah.
Pusat Darah Negara secara amnya ingin mengajak semua masyarakat Malaysia yang prihatin untuk tampil menderma darah bukan setakat bersama Pusat Darah Negara tetapi di seluruh pusat kutipan darah di seluruh negara. Tetapi khususnya untuk Pusat Darah Negara sendiri, kita mempunyai 3 pusat kutipan darah statik yang terletak di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak itu sendiri berhadapan dengan Hospital Kuala Lumpur. Kita juga berada di Pusat Darah Negara Mid Valley Donation Suite. So jika anda datang bershopping ke Mid Valley, tampillah untuk menderma di Pusat Darah Negara. Kami terletak di mezzanine floor bersebelahan dengan Daiso. Dan untuk warga wilayah, terutamanya wilayah Putrajaya dan daerah-daerah yang sekitar di Putrajaya, contohnya Bangi, Kajang, Semenyih, Puchong, Dengkil, datanglah ke Puspanita Puri yang terletak di Presin 10. Kami beroperasi daripada pukul 10 pagi sehinggalah ke pukul 6 petang pada setiap hari. Kami sangat-sangat mengalukan para penderma untuk tampil. Tetapi untuk para penganjur yang berminat untuk menganjurkan kempen derma darah, anda boleh membuat group donation untuk tampil ke Puspanita Puri ini sendiri ataupun boleh berhubung dengan Pusat Darah Negara, kami punya PRO, untuk mengadakan kempen derma darah bergerak di lokasi tuan-tuan dan puan-puan inginkan untuk kita anjurkan bersama. Bukan setakat Putrajaya, di mana-mana kawasan di Malaysia pun boleh. Di Putrajaya ini sendiri, kita ambil maklum, kita ada banyak kementerian-kementerian dan juga rumah-rumah kerajaan yang berada di Putrajaya. Dan kita sangat mengalu-alukan kepada kementerian-kementerian untuk bekerjasama dengan kita dan juga all the NGO yang berada di kawasan Putrajaya untuk tampil membantu. Datanglah ke Puspanita Puri. Lokasi yang indah, parking yang banyak, pemandangan yang aman. So datanglah beramai-ramai ke sini dan pastikan kutipan di Puspanita Puri ini berjaya tercapai demi memastikan bahawa bekalan darah yang mencukupi juga dibekalkan kepada para pesakit. Setiap kita insan boleh menderma daripada umur 17 tahun. Tetapi 17 tahun itu jika nak menderma perlu mendapat parental consent ataupun guardian consent. Sehinggalah ke umur 70 tahun. Tetapi untuk penderma yang regular, apabila mencapai umur 60 tahun, maksudnya bila masuk 60 tahun satu hari, perlu membuat pemeriksaan kesihatan dan perlu membawa surat yang mengesahkan bahawa mereka sihat dan sesuai untuk menderma darah dan boleh menyambung pendermaan sehinggalah ke umur 70 tahun. Dan pemeriksaan kesihatan tersebut harus dibuat pada setiap tahun.